Kita tahu bahawa di Malaysia kita sekarang ada banyak fahaman-fahaman yang muncul. Ada Wahabi, ada gerakan-gerakan Islam seperti sistem Islam, ada gerakan seperti anti hadis, ada Arkam, ada Rufaqa. Adakah kita semua itu termasuk dalam golongan Ahli Sunnah wal Jamaah? Nantikan kupasan Ustazah sebentar lagi. Alhamdulillahirrabbilalamin. Wassalatu wassalamu ala ashrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kepada semua pensyarah pembimbing halaqah dan anak-anak bimbingan halaqah sekalian, saya harap semua sihatlah. Ni kita masuk minggu yang kedua, iaitu tajuk Ahli Sunnah wal Jamaah. Okey, ini saya nak cerita tentang Ahli Sunnah wal Jamaah. Apa itu kumpulan Ahli Sunnah wal Jamaah sedikit. Dan yang paling banyak saya nak cerita ialah tentang cabaran akidah di Malaysia. Okey. Yang pertama ialah kita nak cerita tentang Ahli Sunnah wal Jamaah. Ahli Sunnah wal Jamaah ni adalah satu kelompok yang kita tahu bahawa yang diasaskan oleh Abu Hasan Al-Asy'ari. Yang mana kita tahu kumpulan ini adalah kumpulan yang teguh dengan Al-Quran, Sunnah Rasul dan perkara yang dibawa oleh para sahabat dan menentang perkara-perkara bid'ah. Okey. Kumpulan Ahli Sunnah wal Jamaah ini kita banyak nama. Ada yang disebut sebagai kumpulan Al-Jamaah, ada yang disebut sebagai kumpulan Sunni, ada kumpulan yang dipanggil Salafus Saleh. Banyak nama ni. Walaupun ada yang beberapa golongan yang menafikan, tetapi kita senang kita cakap Ahli Sunnah wal Jamaah ni adalah satu kumpulan yang bergerak secara berjemaah. Okey. Saya sebut tadi dia diasaskan oleh Abu Hasan Al-Asy'ari dengan Abu Mansur Al-Maturidi. Okey. Okey, sejarah kemunculannya kita tahu bahawa Ahli Sunnah wal Jamaah ni kerana mereka ni menerima dan beramal dengan sunnah Rasulullah lah. Okey, dinamakan Al-Jamaah kerana mereka berkumpul atas kebenaran, bersatu berjihad melaksanakan amar ma'ruf nahi munkar, menghidupkan sunnah dan menentang perkara-perkara bid'ah. Okey, ini sebabnya muncul. Okey. Prinsip-prinsip akidah Ahli Sunnah wal Jamaah ada 5. Yang pertama ialah Ahli Sunnah wal Jamaah ni berpegang teguh dengan Al-Quran dan sunnah. Maksudnya tak boleh lah kalau ada orang kata kita buat amalan ini tidak ada sandaran. Kita ada sandaran kita. Mesti ada Al-Quran, mesti ada sunnah. Okey, jadi kalau ada orang mempertikaikan kita tabur bunga di atas kubur contohnya. Okey, ataupun kita ada amalan menanam payung dekat kepala dekat kubur tu. Ada dalil tak? Ada pegangan tak? Ada sandaran tak kepada Al-Quran dan sunnah? Kalau tidak ada pegangannya, maka Ahli Sunnah wal Jamaah akan berlapang dada dan akan menolak amalan-amalan yang tidak ada sandarannya kepada Al-Quran dan sunnah. Maksudnya yang pertamanya adalah kita bersandarkan kepada Al-Quran dan sunnah. Yang kedua ialah kita berpegang pada prinsip Salafus Saleh. So, Salafus Saleh, kita tahu bahawa sahabat, tabi'in, tabi'in, mereka semua adalah orang yang dekat dengan Rasulullah. Jadi apa-apa prinsip yang mereka pegang, kita juga Ahli Sunnah wal Jamaah berpegang dengan prinsip Salafus Saleh. Jadi kalau ada orang kata kita ni tak berpegang dengan Salafus Saleh, itu adalah satu perkara yang sangat salah, kerana Ahli Sunnah wal Jamaah adalah golongan yang berpegang dengan prinsip Salafus Saleh. Yang ketiga ialah jika terdapat perselisihan. Orang ni tanakut kita panggil. Orang ni berselisih dengan orang ni. Orang ni kata minyak wangi, contoh minyak wangi beralkohol, tak boleh buat semayang. Orang ni kata minyak wangi beralkohol boleh buat semayang. Orang ni kata baca Yasin malam Jumaat tak boleh. Orang ni kata baca Yasin malam Jumaat boleh. Orang ni kata macam gini. Dia ada pendapat-pendapat yang berselisih pendapat, sehingga kan dia akan mengelirukan masyarakat. Kerana tidak ada kata putus tu tadi, maka Ahli Sunnah wal Jamaah akan merujuk perkara tersebut kepada Al-Quran dan As-Sunnah. Yang keempat ialah orang yang tidak sealiran dengan mereka.
Orang yang tidak sealiran dengan ahli sunnah wal jamaah, kita tidak akan mengkafirkan dan tidak akan mencelakan mereka dengan sesuka hati. Ini prinsip ahli sunnah wal jamaah. Saya tak faham dengan konsep beberapa orang bila dia jadi ahli sunnah wal jamaah je, dia kecam orang. Dia kutuk orang tu, kutuk ini. Tidak prinsip sebenar ahli sunnah wal jamaah ni, kita tak akan cela orang tu. Atau orang tu Wahabi ke, orang tu berpandangan berbeza dengan kita ke, kita tidak akan mencela orang tu hanya kerana mereka berpegang pendapat yang berbeza dengan ahli sunnah wal jamaah. Kita tidak akan mencela dan tidak akan mengkafirkan sesuka hati orang tersebut. Kalau kita nak mengkafirkan orang pun, dia bukan satu perkara yang sangat senang. Saya ingat ketika kerajaan Terengganu nak mengkafirkan Kasim Ahmad, kita siap buat seminar, kita kumpul video, kita buat kumpul kertas kerja, kita tengok ada bukti-bukti, barulah keluar fatwa, barulah kita putuskan bahawa sesuatu individu itu murtad. Kalau tidak ada bukti yang menyokong, kita tak akan mudah-mudah nak kata orang ni kafir, tak akan mudah-mudah nak mencela orang tu. Jadi itu prinsip ahli sunnah jemaah. Sebab tu Ustazah selalu pesan dengan pelajar-pelajar Ustazah, hebat macam mana pun ilmu kamu, hebat macam mana pun kamu berguru, jangan sampai kamu mencela ulama. Jangan sampai kamu berani-berani mencela ulama. Hatta kalau ada ulama kita sekalipun mencela ulama tersebut. Sampai tahap lagi tak kita nak mencela ulama tersebut? Jangan. Ustazah cukup marah kalau ada pelajar Ustazah yang share tentang keburukan, orang kecam ulama sana, orang kecam ulama sini. Jangan jadikan satu perkara yang nampak biasa, tanpa ada rasa bersalah, tanpa ada rasa apa-apa, sedangkan kamu telah menghina seorang ulama yang pastinya kita tahu bahawa orang-orang yang bila kita gelar dia sebagai ulama ini, dia dekat dengan Allah. Okey. Yang kelima ialah kita tidak menghukum kecuali dengan bukti yang sahih. Jadi kalau orang tu jelas beritahu bahawa dia Syiah, barulah kita akan menghukum orang tu sebagai Syiah. Kita tak boleh nampak dia bukti satu je, baru dia bergambar dengan orang Iran seorang, tu terus cakap, nah dia tu Syiah. Tak boleh cakap macam tu. Dia tak boleh cakap hanya dengan sebab dia buat satu perkara yang dia, contohlah saya bagi contoh, dia menolak baca Yasin malam Jumaat, oh ni Wahabi. Tak boleh. Kita tak boleh menghukum orang tu secara sembrono macam kita sebut, sebagai satu menuduh orang tu tanpa bukti yang kukuh. Mesti kalau kita jadi ahli sunnah wal jamaah, kita akan jadi orang yang menghukum orang dengan ada bukti yang kukuh. Okey, ingat anak-anak murid Ustazah, jadi seorang pelajar yang beradab dengan ulama. Tak kira lah dia Ibnu Taimiyah ke, dia Abdullah Al-Hariri ke, yang ulama yang pengasas Ahbash. Mereka-mereka ni adalah ulama. Jadi kita ambil yang baik. Jangan sekali-kali mencela ulama. Bukan tahap kita lagi. Betul, saya faham. Ada sesetengah pelajar cakap kat saya, Ustazah, Datuk Guru kami kecam mereka, maka kita pun bolehlah kecam mereka. Oh, tidak sampai tahap itu lagi untuk kamu sampai ke tahap boleh mengecam-ngecam ulama dengan sesuka-suka hati macam itu. Ahli sunnah wal jamaah, dia bukan mengambil sifat yang suka mengecam orang. Ahli sunnah wal jamaah, dia ambil sunnah Rasulullah, dia mengambil sifat yang baik, dia tidak mencela orang dan dia tidak mengkafirkan orang dengan sesuka hati. Okey? Okey. Ustazah ni, kalau kita tengok dalam PowerPoint Ustazah ni, ada banyak gambar-gambar tentang yang seronok. Tapi sebabkan ni video yang tak boleh Ustazah nak tunjuk gambar, jadi Ustazah bercakap je. Nanti mungkin akan datang kita boleh tengok lah video ni, boleh tengok PowerPoint Ustazah ni. Okey, Ustazah nak bawakan Profesor Datuk Dr. Muhammad Yusof Husin. Dia mengeluarkan kenyataan bahawa kita semua umat Islam haram mengkafirkan orang Islam. Sebab kita tahu bahawa kalau kita kafirkan orang Islam, faqad ba'a, maka dia akan jatuh kafir itu kepada salah seorang kalau orang tu tidak kafir. Jadi haram mengkafirkan orang yang belum tentu kafir. Macam saya cakap tadi lah, nak mengkafirkan orang mesti kena ada bukti yang kukuh. Okey. Iktikad Ahli Sunnah wal Jamaah, kita ada 6 perkara.
6 perkara yang menjadi intikad paling penting. Yang pertama ialah konsep ketuhanan, iaitu percaya kepada Allah, percaya dengan sifat-sifat Allah, percaya dengan nama-nama Allah ada 99, semua sifat yang baik itu dengan Allah. Yang kedua ialah kepercayaan kepada malaikat, percaya bahawa malaikat itu dijadikan daripada cahaya, malaikat tidak ada jantina, malaikat tidak ada nafsu, malaikat sentiasa taat kepada perintah Allah. Okey. Yang ketiga, kepercayaan kepada kitab. Kita percaya bahawa ada kitab-kitab yang diturunkan kepada nabi-nabi terdahulu. Contohnya kitab Zabur, kitab Taurat, kitab Injil dan kitab Al-Quran kepada Nabi Muhammad. Dan kita juga percaya bahawa semua kitab ini telah diselewengkan oleh pemuka-pemuka agama mereka. Sebab tu kalau kita tengok, kalau siapa yang selalu tengok video Dr. Zakir Naik, kita akan nampak hatta kitab Veda sekalipun, dalam kitab Veda, dalam kitab Bhagavad Gita, dalam kitab saya tak ingat dah nama-nama kitab agama Hindu ni, dalam kitab agama Sikh sekalipun, dalam kitab Pitaka, kitab agama Buddha, ada disebutkan tentang konsep ketuhanan. Dalam kitab agama Veda ada disebutkan tentang Tuhan itu tidak ada anak, Tuhan itu tidak beranak, dan Tuhan itu tidak ada bayang. Maksudnya satu kesalahan kepada agama-agama tersebut yang meletakkan rupa kepada Tuhan mereka. Buat rupa ni, buat rupa monyet, buat rupa berpatung-patung. Jadi ada satu kesalahan sebenarnya. Tetapi kerana kesilapan mentafsir kitab mereka, menjadikan mereka telah diselewengkan. Sama juga dengan kitab-kitab utamalah dalam kitab agama Yahudi, dalam kitab agama. Dan kita tak nafikan bahawa dalam kitab Taurat, kitab Injil, kitab Zabur itu masih ada beberapa perkara, masih ada beberapa syariat yang tidak ditukar. Contoh, saya bagi contoh bab rejam sampai mati kepada orang yang berzina yang sudah berkahwin dalam agama Yahudi, dalam kitab Taurat. Kita tahu bahawa orang Yahudi, hukuman kepada orang mereka, kepada bangsa mereka yang berzina, yang sudah berkahwin, mereka akan direjam sampai mati. Okey. Jadi dalam kitab Al-Quran itu ada hukuman. Dalam kitab kita, dalam ajaran kita, syariat kita pun ada benda tu. Tapi nak beritahu pada kamu bahawa kitab-kitab yang terdahulu ini juga adalah kitab-kitab yang betul wahyu Allah tetapi telah diselewengkan. Dan kita yakin bahawa hanya kitab Al-Quran sahaja kitab yang tidak diselewengkan lagi. Jadi sangat beruntunglah kita, orang Islam, umat Nabi Muhammad. Kita ada kitab, kita ada kalamullah yang tidak pernah ada satu usaha pun yang berjaya, yang mampu untuk menyelewengkan Al-Quran. Sebab itulah Allah jadikan kita di Malaysia, di dunia ini sangat ramai hafiz Al-Quran. Kalau bangkit seorang baca ayat Quran salah tajwid, bukan salah perkataan, salah tajwid pun, akan ada orang yang menegur. Apatah lagi kalau orang tu cuba menukar ayat Quran tersebut, pasti akan ada orang yang jawab ayat Quran tersebut. Nampak? Jadi nak kata Al-Quran ini adalah satu kitab yang sangat amazing, yang sangat kita tahu bahawa dah ramai dah orang buktikan bahawa kitab Al-Quran itu adalah kitab yang penuh dengan 80% sudah terbukti kebenarannya. 80% sudah terbukti kebenarannya tentang apa? Tentang teori Big Bang, tentang kejadian manusia, tentang kejadian bumi, tentang astronomi. Banyaklah perkaranya, semuanya sudah terbukti benar. Jadi Al-Quran itu adalah satu kitab yang Masya Allah, kata ulama-ulama kita, dah 80%-nya telah terbukti kesahihannya. Jadi mana mungkin kalau orang tu kita dah biasa dengar cakap betul, ada cakapnya salah. InsyaAllah 20% yang dicakap bakinya tentang hari kiamat, tentang balasan, tentang padang mahsyar, InsyaAllah yakinlah bahawa perkara tersebut adalah benar. Okey?
Jadi kitab Al-Quran ni kitab yang terbaik lah. Kitab yang kita kena beriman dengan Al-Quran dan semua kitab-kitab yang lain. Cuma kita percaya bahawa hanya kitab Al-Quran sahaja yang belum diselewengkan. Sebagaimana janji Allah, inna nahnu nazzalna zikra wa inna lahu lahafizun. Okey. Yang keempat ialah kepercayaan kepada Rasul. Kita yakin bahawa Rasul adalah lelaki yang dilantik oleh Allah untuk menyampaikan risalah. Kita ada Nabi, kita ada Rasul. Nabi ni dapat wahyu tapi tidak diwajibkan untuk menyebarkan. Rasul ini dia dapat wahyu dan dia menyebarkan wahyu tersebut. Okay. Kita tahu bahawa Rasul yang disebut nama-nama Nabi yang disebut dalam Al-Quran ada 25 Nabi. Semua pelajar Ustazah ni keluaran Kipsas, keluaran Kolej Islam. Jadi mesti kena tahu 25 Nabi tersebut. Lebih cantik lagi kalau kamu semua tahu. Kalau saya sebut, cuba cerita sikit cerita tentang Nabi Idris. Cuba cerita sikit tentang Nabi Zulkifli. Cuba cerita sikit tentang Nabi Ilyasa. Dia ada dalam kepala. Semua pelajar boleh cerita tentang mereka. Yang tu memang cantik lah. Kalau boleh cerita macam gitu, Ustazah pun rasa seronok. Kan? Jadi kena dalam kita beriman dengan ada 313 Nabi itu tadi, Rasul tu tadi, kita ada 25 Nabi yang disebut dalam Al-Quran. Paling banyak Nabi yang disebut dalam Al-Quran. Nabi apa? Nabi Musa dengan Nabi Isa. Jadi kalau ada orang beritahu pada kita Al-Quran ini bukan kalam Nabi Muhammad, kita beritahu balik kat dia, kau tahu tak dalam Al-Quran itu nama Nabi Musa dengan nama Nabi Isa lebih banyak daripada disebut nama Nabi Muhammad. Nama Nabi Muhammad dalam Al-Quran hanya ada 4 kali. 4 kali nama Muhammad, 1 kali dengan nama Ahmad. Punyalah sikit nak katanya. Nama Nabi Musa dengan nama Nabi Isa lebih banyak terdapat dalam Al-Quran. Okey. Itu cerita tentang percaya kepada Rasul. Yang kelima, percaya kepada hari akhirat. Percaya kepada hari akhirat. Kita percaya kepada soal kubur. Kita percaya kepada nikmat dan azab kubur. Kita kena percaya kepada padang mahsyar. Kita kena percaya kepada azab dan nikmat padang mahsyar. Kita kena percaya dengan sirat mustaqim. Kita kena percaya dengan mizan. Kita kena percaya dengan telaga Kausar. Kita kena percaya dengan azab api neraka. Kita kena percaya dengan nikmat syurga. Semua perkara yang melibatkan tentang hari kiamat, kita kena percaya. Ni yang saya sebut tadi dalam Al-Quran. Ada beberapa perkara, beberapa persen yang disebut dalam Al-Quran, tetapi kita tidak dapat sahkan. Kerana Al-Quran itu diterbahagi kepada 3 perkara. Satu, dia cerita tentang perkara yang sejarah, yang kita tak hidup lagi zaman tu. Contoh, dalam Al-Quran ada sebut tentang nama Nabi Musa, nama Qarun. Qarun itu ialah pembantu Fir'aun. Hatta dalam kitab Taurat dengan kitab Injil sekalipun tak pernah mention nama Qarun. Tapi dalam Al-Quran ada sebut nama Qarun. Bila orang kaji-kaji dalam piramid, jumpa nama Qarun. Qarun tu adalah orang yang menjadi pembesar kepada Fir'aun. Jadi nak kata Al-Quran ini dicerita tentang perkara yang lepas. Nampak terbukti perkara tersebut benar. Yang kedua, Al-Quran cerita tentang perkara sekarang. Perkara sekarang yang boleh kita buktikan. Contoh, kita boleh buktikan Al-Quran sebut tentang kejadian manusia. 40 hari manusia tu ada dalam perut kita. Al-Quran sebut alaqah. Alaqah ni kalau cari dalam bahasa Arab, maksudnya lintah. Dia sekutu darah ataupun dia macam lintah. Kenapa Allah sebut macam lintah? Bila scan zaman teknologi sekarang, boleh tengok dalam perut mak, ya Masya Allah, sebiji macam lintah. Jadi nak beritahu pada kita, Al-Quran juga menceritakan tentang masa sekarang. Dan Al-Quran juga cerita masa akan datang yang kita tak mampu lagi nak jawab. Al-Quran tak mampu lagi, kita tak mampu lagi nak jawab. Al-Quran cerita tentang bumi digulung. Al-Quran cerita tentang gempa bumi yang dahsyat. Al-Quran cerita tentang tiupan sangkakala. Al-Quran, Masya Allah, yang tu kita tak mampu nak difikirkan. Tetapi kita sebagai umat Islam kena beriman.
Dan yang keenam ialah tentang kepercayaan qada dan qadar, iaitu tentang ketentuan Allah. Allah dah tulis kamu belajar kat Kipsas. Allah dah tulis kamu perempuan jangan jadi lelaki. Allah dah tulis kamu lelaki jangan jadi perempuan. Allah dah tulis kamu dilahirkan dalam keluarga kaya, jangan menyesal. Allah dah tulis kamu dilahirkan dalam keluarga yang miskin, jangan menyesal. Jadi semua perkara itu telah ditentukan oleh Allah. Allah beritahu dalam hadis kursi tak silap Ustazah, satu genggam masuk syurga, satu genggam lagi masuk neraka. Jadi nak beritahu pada kita bahawa telah ditetapkan. Namun begitu, percayaan qada dan qadar tidak menafikan usaha, tidak menafikan ikhtiar. Kena baca buku lah. Mana boleh cakap Ustazah Allah dah takdirkan saya dapat 3.6 pointer, tapi tak baca buku, tapi tak study. Tidak. Percayaan kepada dalam qada dan qadar ini adalah satu perkara yang mesti beriman. Mesti beriman. Kita ni hanya pelaksana dan Allah yang menentukan perkara tersebut berjaya atau tidak berjaya. Ada orang baca berjam-jam buku, Allah yang menentukan masuk ke tak masuk. Kadang-kadang baca berjam-jam tak masuk dalam kepala. Ada orang dia baca sekejap je, tu masuk dalam kepala. Jadi apa-apa pun Ustazah nak pesan, bila study kembali kepada Allah, ingat pada Allah. Allah yang memasukkan ilmu dalam kepala kita. Kalau kamu Allah tak izinkan, belajarlah tinggi mana pun, dia tak jadi orang yang berilmu. Cakap benda yang mengarut, cakap benda yang tak betul. Tapi kalau Allah nak jadikan seseorang itu sangat hebat, sangat bagus, dia belajar kat surau je. Dia tak ada diploma pengajar Islam pun, dia tak belajar kolej Islam pun. Dia belajar dekat surau je, tapi dia boleh cakap bab agama, dia boleh cakap bab hukum hakam, dia boleh bercakap bab iman. Tandanya dia adalah orang yang beruntung, orang yang Allah bantu dia. Sebab tu mayuridillahu bi khairan yufaqihu fiddin. Tapi yang Allah menghendaki dia kebaikan, Allah akan jadikan dia orang yang faqih tentang agama. Kamu ambil diploma perakaunan, kamu ambil diploma kewangan perbankan, kamu ambil teknologi rangkaian, kamu ambil internet multimedia, kamu ambil pemasaran, kamu ambil diploma in English, kamu ambil apa saja yang bukan Islamik. Tapi kalau kamu ada pendidikan agama, insya-Allah Allah akan muliakan kamu. Dah banyak kan kita tengok doktor, tapi kalau dia boleh kaitkan dia punya bab doktor dengan Islam, dia akan jadi orang yang hebat sangat. Engineer, bila dia kaitkan ilmu dia dengan Islam, dia kaitkan dengan agama, maka dia akan jadi engineer yang hebat. Banyak kan kita jumpa orang yang macam itu. Berbanding dengan doktor biasa-biasa yang tak dikaitan dengan agama, dia agak kurang value dia berbanding dengan orang yang ada pengetahuan agama. Masyarakat akan lebih seronok, masyarakat akan lebih terima. Ini natural. Ini yang Allah janji dan memang benda tu berlaku. Okey. Ustazah dah habis cerita tentang tu. Ustazah bagi contoh lah tentang ada satu ajaran sesat jemaah tauhid ni daripada India. Dia menghalalkan babi. Dia Islam tapi dia halalkan babi. Itu kita kena tahu bahawa bila kita belajar ahli sunnah wal jamaah ini, kita kena yakin dengan 6 perkara tadi. Kita tak boleh main-main lah. Bila Allah kata kena percaya dengan kitab, maka kita kena percayalah semua perkara yang ada dalam kitab. Kalau kitab kata tak boleh makan babi, tak boleh makan babi lah. Kalau kitab kata semayang 5 kali, semayang 5 kali lah. Macam gitu. Kalau syariat kata kita macam gitu, kena macam gitu. Tak boleh kita kata dia macam ni lah Ustazah nak beritahu pada kamu. Ajaran sesat ini juga adalah salah satu daripada cabaran. Kejap lagi kita belajar tentang cabaran-cabarannya. Dia nak mudah dan dia nak buat benda yang ikut suka hati dia. Sedangkan Al-Quran ini adalah salah satu daripada panduan kepada manusia. Allah jadikan semua benda dekat dunia ni. Allah jadikan semua benda dekat dunia ni. Tapi Allah sediakan juga peraturan untuk kita ikuti. Kalau tak ikut tu yang jadi musnah, kan? Okey. Okey, baru nak masuk tajuk yang paling penting, iaitu cabaran akidah Ahlussunnah wal Jamaah. Kita di Malaysia ni ada 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Ada 7 cabaran yang paling besar akidah Ahlussunnah wal Jamaah. Ialah ada apa tadi, 7. Yang pertama ialah Syiah. Syiah ni ialah satu ajaran yang berpegang, dia mendakwa bahawa khalifah yang sepatutnya jadi
khalifah adalah Sayyidina Ali. Jadi dia dakwa Sayyidina Abu Bakar, Omar, Osman, tiga ni merampas kedudukan Sayyidina Ali menjadi khalifah. Jadi dia kutuk semua sahabat-sahabat yang berkumpul dekat Saqifah Bani Sa'idah itu sebagai kafir dan sebagai perampas. Jadi kesan daripada mula-mula dia politik je. Dia kacau politik, dia marah tu politik, semua politik. Lama-lama dia tambah sikit bab syariat, lama-lama tambah sikit bab akidah, lama-lama tambah sikit bab akhlak. Jadi akhirnya Syiah yang ada di muka bumi kita sekarang ini, dah ramai dah ulama-ulama kita sekarang mengisytiharkan dia sebagai agama baru yang bukan termasuk dalam ajaran Islam. Sebab tu kalau ada orang cakap Syiah dengan Ahli Sunnah wal Jamaah ni kena boleh bersatu, kita tak boleh bersatu sebab kita berbeza akidah kita. Okey. Jadi Syiah ini dia kenapa dia bahaya kepada kita kat Malaysia? Sebab pertama ni ialah mereka ni menghalalkan darah kita, Ahli Sunnah. Atau kalau kita kita tengok apa yang berlaku dekat Iraq, apa yang berlaku dekat Syria. Okey. Pertamanya mereka ni menghalalkan darah kita. Yang kedua, kenapa kita takut, kenapa kita tak boleh ada bersama dengan mereka ni, ialah kerana mereka ni berpegang dengan satu prinsip, iaitu taqiyah. Taqiyah ini ialah suka berpura-pura. Mereka akan berpura-pura sama dengan kita. Dia akan berpura-pura dia tu Ahli Sunnah. Dia akan berpura-pura dia berjemaah dengan kita, sedangkan mereka Syiah. Sedangkan taqiyah ni kita tidak benarkan lah. Sebab kita ada konsep amar ma'ruf nahi munkar. Maksudnya kalau kita nampak orang salah, kenapa kita nak ikut dia? Kenapa kita nak berpura-pura jadi dia? Sepatutnya kalau kita kata semayang, patutnya awak kena semayang angkat takbir banyak kali macam Syiah. Syiah angkat takbir banyak kali. Sepatutnya kenapa angkat takbir sekali je? Jadi kita akan tegurlah dia. Sepatutnya macam tu. Tapi bila dia tegur kita, kita akan tanyalah apa dalil dia cakap tentang macam tu lah. Okey. Jadi Syiah ni sangat berkembang di Malaysia. Dah banyak dah kita buat debat-debat, Jabatan Agama Islam dah banyak dah berdebat tentang dengan Syiah ni, dan kita tak jumpa jalan pertemuan dengan mereka, dengan Syiah ni. Mereka tetap berpegang dengan pendapat mereka, dan paling membahayakan ialah akidah-akidah mereka yang sangat menyeronokkan. Antaranya Ustazah nampak yang menyeronokkan di kalangan pelajar IPT tu ialah nikah mut'ah. Nikah mut'ah ni ialah nikah kahwin kontrak. Orang ni kahwin 3 bulan, tak perlu isytihar, tak perlu wali, tak perlu saksi. Ini adalah pernikahan yang berbahaya. Okay? Yang kedua ialah sembahyang boleh jamak-jamak. Dia boleh sembahyang jamak asar dengan zuhur, walaupun tanpa sebab, walaupun tanpa keuzuran, walaupun tanpa musafir, dia boleh sembahyang macam itu. Orang pelajar-pelajar IPT yang saya nampak kurang pendidikan agama dia akan mudah terpengaruh. Dan dia rasa benda ni yang bagus, dan dia masih lagi still semayang, cuma dia boleh kumpulkan solat itu ikut suka hati. Macam itu. Memang kita tahu bahawa orang yang nak keluar daripada Islam ni, dia nak dalam Islam tapi dia nak ada kemudahan. Memang semayang ni memang tak payah cakap lah. Nabi Musa dah banyak kali dah cakap dengan Nabi Muhammad masa dekat langit, yang ketika proses Nabi Muhammad naik ke Sidratul Muntaha, jumpa dengan Allah untuk dapat syariat, solat 5 waktu sehari semalam. Asalnya kan 50. Allah, Nabi Musa cakap pergi minta kurang, sampai 5 pun Nabi Musa cakap gila minta kurang, tak mampunya. Memang betul, semayang 5 kali sehari semalam ni, dia kadang-kadang kalau untuk orang yang kurang imannya, dia akan rasa sangat beban. Sebab tu kalau dapat jamak-jamak macam tu pun dah seronok sangat dah, kan? Okay. Yang kedua ialah cabaran kepada akidah Ahli Sunnah wal Jamaah ialah sistem Islam. Saya sebut salah. Islam liberal. Islam liberal ni ialah sebenarnya bukan Islam liberal sebenarnya. Beberapa ulama cakap bukan Islam liberal. Liberal itu sebenarnya yang nak masuk ke dalam Islam. Islam tak liberal. Dia satu golongan yang konon-kononnya mereka ni adalah orang yang sangat open-minded. Open-minded. Kenapa nak paksa orang pakai tudung? Kenapa nak paksa orang ikut fahaman kamu? Kenapa nak larang orang? Kan dosa peribadi, macam gitu. Jadi banyak perkara-perkara yang dia perjuangkan. Antaranya sistem Islam lah. Sistem Islam antara yang perjuangkan seks bebas,
set kondom. Ini ada satu perkara yang Ustazah rasa sangat mencabar akidah Ahlussunnah wal Jamaah di Malaysia lah. Terutama sekali kita tahu bahawa gerakan Islam liberal di Malaysia ini sebenarnya sangat kuat, terutama bila mereka ini dinaungi oleh orang-orang cerdik pandai seperti Siti Kasim, Zainal Anwar, orang-orang yang kita tahu bahawa mereka ni ada pengaruh dalam mereka ni ada pengaruh, ada ilmu yang sangat hebat dalam pendidikan, dalam undang-undang. Jadi tu yang kadang-kadang kita rasa macam kenapa ya dia nak bela golongan transgender, dia nak bela golongan LGBT. Sebab inilah, sebab dia dah rasa, Ustazah rasa dia tak cukup kasih sayang sebenarnya. Satu lagi, dia nakkan populariti. Padahal saya rasa fitrah menjadi manusia pun kita tak akan bersetuju dengan golongan LGBT ni. Kita tak akan setuju dengan golongan-golongan yang langgar Islam. Kita akan setuju dengan golongan-golongan yang langgar undang-undang Islam. Contohnya minum arak. Okey, contohnya orang yang macam Ratu Cantik. Kan isu kita di Pahang, yang saya tak ingat tahun berapa, isu Ratu Cantik, isu model minum arak. Kita nak sebat dia kan. Tapi isu tu jadi sangat besar. Orang ni sokong, orang ni sokong. Orang tu membela orang yang bersalah. Jadi ni kita takut Islam liberal ni. Kita bimbang bila mereka berkuasa, mereka akan jadi orang yang mempermain-mainkan undang-undang Islam. Apa yang mereka suka, dia orang ambil. Apa yang mereka tak suka, dia orang tak ambil. Okey, yang ketiga ialah golongan anti hadis. Saya nampak golongan anti hadis ni dah makin berkurang. Saya tak pastilah. Tapi kebanyakan golongan anti hadis ini ialah golongan yang dia tidak percaya dengan status hadis sebagai kedudukan sebagai sumber Islam yang kedua selepas Al-Quran. Yang ketiga, yang keempat ialah Wahabi. Kita tahu bahawa Wahabi ni terutama sekali yang ekstrim. Mereka ni adalah satu golongan yang suka membida'ahkan orang. Golongan yang ni bagi saya yang ekstrim, yang suka menidakkan amalan-amalan yang telah disahkan, yang telah diputuskan sebagai sunat dan boleh dilakukan oleh ulama-ulama terdahulu. Saya bagi contoh, sambutan Maulid Rasul. Contoh kan, sambutan Maulid Rasul, ramai ulama-ulama telah bersetuju dengan sambutan Maulid Rasul itu bagus. Memuliakan Nabi, kita buat Maulid Rasul tu kita mengingati Nabi. Dalam Maulid Rasul tu kita berselawat. Ada orang tak pernah selawat, sambut Maulid Rasul baru berselawat. Bagus kan benda tu? Jadi benda-benda macam itu adalah satu perkara yang bagus, tetapi dihukum salah lah, dihukum bid'ah oleh golongan Wahabi. Contoh ziarah kubur, tawasul, perkara-perkara yang tidak dibenarkan lah, yang dihukum salah di sisi Wahabi. Sedangkan kita tahu bahawa tawasul ini sendiri ada dalam hadis Nabi. Hadis Nabi yang panjang, saya tak berapa nak hafal, saya tak hafal matan dia. Tapi saya ingat hadis ni cerita tentang 3 orang pemuda terperangkap dalam gua. Nanti boleh tengok hadis tu, boleh google. Hadis tu 3 orang pemuda terperangkap dalam gua. Tiba-tiba seorang bercakap, "Ya Allah," dia bertawasul dengan amalan baik dia. "Ya Allah, kalaulah saya tak ingat amalan yang pertama tu ke amalan kedua atau amalan ketiga, dia cakap, "Ya Allah Tuhanku, aku ni sangat memuliakan mak ayah aku jaga mak ayah aku. Hatta kalau mak anak menangis sekalipun, dengan mak menangis, dia dahulukan mak dia dulu minum susu, baru dia bagi ke anak dia. Kalau itu dikira sebagai kebajikan, selamatkan kami." Terbuka sikit pintu gua tu. Kemudian seorang lagi cakap, "Ya Allah Tuhanku, aku ni orang yang dah nak berzina sangat dah. Dah dapat perempuan cantik depan mata dah. Dah tak baju dah. Cuma tunggu nak berzina je lagi. Tapi tiba-tiba aku tinggal dengan kau. Aku rasa benda ni salah. Aku keluar, tanggal baju. Buka, pakai baju balik semula, keluar tanpa dan tak buatlah zina tu. Padahal benda tu dah ada depan mata. Maksudnya maksiat tu dah depan mata dah. Anytime je boleh berlaku. Tapi ya Allah Tuhanku, tiba-tiba aku tinggal dengan kau. Aku tak, kalau dikira itu sebagai satu kebaikan, ya Allah, selamatkan kami." Terbuka sikit pintu. Maksudnya yang ketiga ialah, "Ya Allah, aku ni dulu ada orang yang tolong aku buat kerja jaga kambing apa semua. 2 orang tak silap. Lepas tu seorang ni bagi 5 dirham, dia balik. Seorang lagi dia tak nak 5 dirham, dia nak lebih.
Tapi dia tak nak ambil. Jadi dia balik macam tu. Dan aku 5 dirham tu aku pergi labur. Labur. Akhirnya dapat keuntungan sehingga 10,000 tak silap Ustazah. 10,000 dinar. Bayangkan daripada 5 dinar jadi 10,000 dinar. Tak lama datang balik semula yang pengembala kami tadi. Naklah balik 5 dinar tu. Kalau lah aku ni jenis orang yang tamak, aku bagi 5 dinar je. Tapi disebabkan daripada 5 dinar tu aku berjaya labur sampai 10,000. Aku bagi 10,000 tu tadi dekat gembala kambing tadi. Dan orang tu tadi kalau dikira itu sebagai kebaikan, maka selamat kami. Alhamdulillah terbuka pintu gua sepenuhnya. Hadis ni adalah hadis sahih yang menunjukkan kita boleh bertawasul dengan amalan yang baik. Ada tak amalan baik kita yang boleh kita tawasul dengan Allah kalau kita di saat genting sangat? Cuba fikir. Okey. Ustazah dah ada hin-hin dah kena cepat habis kan. Yang seterusnya ialah golongan ahbas. Golongan ahbas ni ialah golongan yang berlebih-lebihan dalam bab perkara-perkara, contoh memuja kubur contohnya. Kita dalam bab kubur-kubur para wali ni kita kena bersederhana lah, ya. Banyaklah Ustazah ni. Dan kumpulan arkam, kita tahu kumpulan arkam yang telah dikecohkan di Malaysia sekarang masih ada Rufaqah, dan dengan cerita golongan ini telah bertaubat. Ustazah belum lagi berkesempatan untuk buat kajian sepenuhnya tentang arkam, tentang Rufaqah yang ada sekarang. Tapi Ustazah nak cerita tentang arkam lah. Arkam ni adalah satu fahaman yang kita tahu bahawa mereka ini berpegang sangat taksub dengan pemimpin mereka, iaitu Syekh Suhaimi bin Abdullah. Okey, mereka tukar nama Syekh Suhaimi bin Abdullah tu kepada Syekh Muhammad bin Abdullah As-Suhaimi. Jadi lain pula nama sebab nak nisbahkan dengan sama dengan Imam Mahdi tadi. Dan mereka menisbahkan bahawa Syekh Suhaimi ni akan bangkit sebagai Imam Mahdi. Sedang kita tahu bahawa Syekh Suhaimi ni telah meninggal dan telah dimakamkan di Kelang. Okey. Kita tahu bahawa Syekh Suhaimi ni telah kita tahu bahawa pensyarah, kata silap Ustazah, ada beberapa orang pensyarah telah buat kajian tentang arkam ni. Mereka mengkaji arkam yang berasal daripada Indonesia itu masih cantik. Dia punya akidahnya, akhlaknya, manakibnya, bagusnya. Berbeza dengan arkam yang ada di Malaysia. Mereka tidak pernah isytihar Syekh Suhaimi itu sebagai Imam Mahdi. Mereka tak pernah isytihar Syekh Suhaimi itu dapat aurat Muhammadiyah itu dekat Kaabah secara sedar pula tu. Banyak perkara-perkara macam tu lah. Dan ada juga perkara majlis yaqazah dalam arkam. Nanti boleh tengok semualah. Ustazah tak cukup masa. Dan ajaran-ajaran sesat yang lain juga mengancam akidah Ahlussunnah Jemaah. Ustazah bagi contoh Tuhan Harun, Ayah Pin, Lia Eden, pemuda Kaabah. Kita kat Malaysia sekarang ada ajaran pemuda Kahfi. Ajaran pemuda Kahfi ni bahaya juga ya. Dia main MLM. Tuhan Harun pun main MLM. Lepas tu dia ada ajaran Islam Jemaah. Banyak ajaran-ajaran sesat ini sangat mengancam dan sangat mencabar kedudukan Ahlussunnah wal Jemaah di Malaysia. Okey, jadi Ustazah rasa tak boleh cakap banyak dah. Jadi Ustazah nak beritahu lastnya ialah kepada semua pelajar-pelajar Ustazah, sangat penting berpegang dengan akidah Ahlussunnah wal Jemaah. Sebab akidah Ahlussunnah wal Jemaah ni dapat membersihkan kita punya akidah daripada sebarang kekeliruan dan kesesatan. Okey, kerana akidah Ahlussunnah wal Jemaah dibersandarkan kepada Al-Quran dan Sunnah. Jadi asas penerimaan sesuatu amalan itu, asas penerimaan semayang kita, puasa kita, zakat kita, haji kita ialah apabila akidah kita betul. Kalau akidah kita tak betul, semayang macam mana pun, dia tidak akan membawa kita kepada jalan yang betul. Okey, dia tak akan membawa kita kepada Allah dan tak akan membawa kita kepada rahmat Allah. Dan hidup yang diridai Allah bila kita berada pada jalan yang benar. Dan kita yakin bahawa syurga itu sangat luas. Mustahil syurga itu dibina untuk orang yang kelompok minoriti. Kita tahu bahawa Ahlussunnah wal Jemaah adalah kelompok majoriti dalam Islam. Kita tahu bahawa seluruh dunia kebanyakannya berpegang dengan Ahlussunnah wal Jemaah. Hanya beberapa negara ambil sikit Wahabi. Hanya beberapa negara Iran je yang ambil Syiah. Dan kita tahu bahawa kelompok ini sangat sedikit. Mustahil syurga itu dibina untuk golongan yang minoriti tadi. InsyaAllah. Saya yakin kamu adalah orang yang bijak. Kamu adalah orang yang
sangat pandai. Jadi tolonglah bersama-sama menyelamatkan, bersama-sama kita berpegang dengan akidah Ahlussunnah wal Jamaah, dan bersama-sama kita membantu pihak jabatan, pihak agama, berkuasa agama untuk menangani semua ajaran-ajaran sesat yang timbul di Malaysia. Jadi yang mana kurang tu Ustazah minta maaf banyak-banyak. Ada kelapangan nanti dah habis PKP, boleh datang bilik Ustazah, kita bincang-bincang kalau ada ajaran-ajaran yang kamu ada rasa confused, nak tanya tentang akidah, nak tanya tentang ajaran-ajaran sesat ini. Ustazah alu-alukan. Terima kasih semua.